Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut ilaika an-nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita sama-sama tengok ayat yang ke-7. Ayat yang kena yang kena dan yang ke-7. Ayat kena ke-7 daripada surah Al-Jumu'ah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata, Qul ya ayyuhal ladzina hadu. Jadi pagi-pagi ni nak kita dengar Quran lah, supaya saya dak sebut semua lah. Wala antagdu fatata'allam, bahawa engkau berada di waktu pagi maka kita belajar Quran. Ayatan min kitabillah, belajar Quran satu ayat khairul laka, lebih baik bagi engkau min antusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik daripada kita semaya 100 rakaat. Dan apabila kita dengar Quran ni, kita jangan jadi supaya dengar orang-orang hak yang bila dengar Quran Tuhan tudung telinga dia dan Tuhan tutup, ada tutup berat nak dengar. Dan sebab tu Quran ni kita kena ada hati kita tingkat dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza qara'tal Quran, apabila engkau baca Quran.
ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kami jadikan di antara engkau dan di antara orang yang tak percaya kepada Allah tu hijaban mastura, jadi penyekat hijab. Dah. Jadi perkara yang menghalangkan daripada nak dengar. Sebab tu kita orang Islam ni bila kita dengar Quran hak ni tu, we ada perasaan kita berasa nak dengar. Dan orang Arab kalau kita pergi Mekah kan, bila kita baca Quran, dia dengar kita baca ya Allah, telinga dia dengar tu orang panggil didik ke hajar Tuhan. Nabi hajar dia latih dia lah tu, maka siapa tu siapa 1000 tahun lebih dah pun hak molek saat ni tu dah lah tu. Tu makna wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Nah, dan Tuhan jadi akinnah. Nah, Tuhan jadikan dinding atau orang panggil penutup. Nah, di atas telinga dia sehingga dia tak boleh nak dengar. Tuhan sebut idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Apabila Nabi sebut dah baca Quran dah sebut nama Tuhan, lari pergi tak say. Tu orang kafir. Tapi kita orang Islam ni tak. Bila kita dengar Quran, Allah dengar, buka terosak kita, buka dengar. Kerana orang Islam ni dia terikat dengan Al-Quranul Karim. Quran ni orang panggil guidebook, atau orang panggil kumakan apa ni dalamชีวิต caraชีวิต, kuma kita. Jadi sebab apa? Sebab orang panggil manusia ni nak ayat. Tuhan sebut laqad karramna, sesungguhnya walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami mulia sangat Tuhan kata kepada anak Adam. Tuhan mulia kita. Walaqad karramna bani Adam, anak-anak Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami tanggungkan dia, suruh tanggungjawab. Di laut dan di bumi semua ni tu waktu kita belaka. Pakak duk krong panggil dah tengok negeri tu nan falangit ni duk pergi lagi kata hak dia. Laut hak dia 200 kilo. 200 main tu baik daripada patah dia kira kata hak dia. Warazaqna minat tayyibat, dan kami rezeki kepada makan ni hak molek-molek, hak baik-baik. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Tuhan melebih manusia di atas makhluk lain itu banyak. NASA dah hukum NASA dia mereka dah lagi cari tak temu lagi, bulan bitah orang dah tempat lain tak ada. Karena Tuhan mulia sangat pada manusia ni. Bila Tuhan mulia sana, maka tangan kita mulia, mata kita mulia, mulut kita mulia, telinga kita mulia. Dan manusia ni dikirakan harga tu mahal sangat. Bila harga mahal sangat, dah kena ada kuma dia orang panggil. Tuhan takkan afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Mu nak kira manusia Tuhan buat ni urat lah tubuh kita ni. Kalau
boleh gulung dunia ni. Sore-sore ni boleh gulung 2 kali setengah. 2 kali setengah kalau kita hubung urat le tubuh, urat mukjizat jadi urat. Ayat kata Tuhan mulia sangat kepada manusia ni. Lepas tu pula mata semua. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak bila nikmat Tuhan ni tak boleh rega, nak nilai rega tak boleh, nak rega tak boleh. Mulia sangat, hebat sangat. Tuhan buat untuk manusia betul langit bumi ni. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan buat untuk manusia semua langit bumi. Bila Tuhan buat semua ni untuk kita, makna tu kita ni mulia sangat, agama mahal sangat. Bila agama mahal sangat, kena ada kuma kita, kena ada kuma kencangan mata kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, tubuh kita, semua ni kena ada kuma. Kuma ni apa? Iaitu Al-Quranul Karim. Lepas tu pula takut kita tak pandai cari kuma saat itu. Ada pula iaitu Nabi SAW juga tunjuk ajar pula. Sebab tu manusia kena pakai kuma ni Quran. Jangan jadi sebuah kafir. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi hijab sekat, tak boleh nak dengar. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallahu ala adbar nufura. Lari bila dengar Tuhan. Jangan. Habis kat tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan kata ayat yang kena ni, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai Rasul, ya ayyuhalladzina hadu, orang-orang yang jadi Yahudi tu, orang yang jadi Yahudi tu kata, in za'amtum, jika kamu suka, annakum awliya'u lillah, bahawa kamu saat itu ialah awliya. Apa awliya? Maknanya orang kekasih Tuhan. Kalau kamu tu jadi orang Tuhan kasih, sungguh gak. Supaya kamu duk fikir kata, mau ni jadi orang Tuhan kasih, Tuhan sayang gak. Fatamannawul maut, maka hendaklah cita-cita akan mati. Jadi wali Tuhan kan, orang dekat dengan Tuhan, kekasih Tuhan, maka cita-cita akan nak mati. Tu ni benda nak pisu. Kata dia saat ni tu sungguh tak sebab apa? Sebab al-Yahud, orang Yahudi ni dia kata ya sya'bul mukhtar. Dia ni manusia bangsa terpilih di atas dunia ni. Dia kira kata dia ni orang manusia yang paling terpilih, yang paling mulia di atas dunia ni. Dan supaya juga ya banyak orang yang dakwa benda ni, supaya dengan orang Hitler dah Jerman dulu, supaya tu juga pakai kata ya sya'bul mukhtar. Dia tu bangsa terpilih juga, dia banyak. Kita ni, kita orang Islam, kita tak ada kata kita bangsa. Bangsa ni sancat dah, bukan kita nation dah, atau bangsa kita dah. Nasional kita saat itu bukan duduk situ, bukan bangsa kita. Kita ni mulia kerana kita Islam. Tuhan mulia ke kita, bukan kata bangsa. Asal ke tak kira orang hitam, orang putih, orang Afrika, kalau jadi Islam semua saat itu semua. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kamu saat itu umat yang dikeluarkan untuk manusia. Umat yang paling molek, bukan bangsa kita. Orang Yahudi ni dia kata bangsa dia. Bangsa Yahudi itu molek. Tuhan kasih dia bangsa yang Tuhan pilih di atas dunia ni. Tu dia. Jadi orang Islam ni boleh ada orang kata orang Islam ngaku juga. Tak, orang Islam ni siapa-siapa pun bila masuk dalam Islam, maka orang tu jadi orang molek, orang terpilih oleh Allah. Tuhan sebut huwa jatabakum, Tuhan pilih kamu
wa ma ja'ala millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa tuhasbuhu wajtabakum wajahidu fillah haqqa jihadih wajtabakum, Tuhan pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Nah, millata abikum Ibrahim. Jadi kita ni Tuhan pilih juga. Pilih saat itu, pilih kerana kita masuk Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, mung saat itu jadi umat hak paling baik di keluar saat itu. Kerana kamu suruh benda molek, ada lah sebab nak jadi molek, kena suruh benda molek. Dan lagi benda tak molek, dah beriman pada Allah. Dan Tuhan kata, walau amana ahlul kitab. Dan jikalau ahli kitab, iaitu orang Yahudi Nasara. Nah, walau amana ahlul kitab. Kalau orang Yahudi Nasara pun, siapa-siapa pun tak kira lah. Kalau beriman, lakana khairal lahum. Itu jadi kebaikan juga bagi mereka. Itu jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat supaya dengan orang Islam juga. Tapi oleh kerana mereka tak masuk Islam, maka mereka itu masih diisi Allah. Mereka itu tidak dikirakan orang yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebab itulah Tuhan kata, qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Rasul, wahai orang-orang yang jadi hadu, yang jadi Yahudi. In za'amtum, jika kamu tidak suka, annakum awliya'ulillah, bahawa kamu saat itu jadi awliya'ulillah, jadi wali. Wali ni iaitu orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang dijaga oleh Allah, dan orang terpilih, dan orang kekasih. Dan wali-wali Tuhan kasih kan, dan waliullah Tuhan sebut. Sebab tu orang beriman ke inna waliyallah, sesungguhnya wali aku Allah kata, alladzi in waliyallahu alladzi nazzala alkitab, Tuhan yang turun kitab, wa huwa yatawallas salihin, dan Tuhan akan jaga orang soleh. Moga ada wali ni Tuhan jaga. Nah, Tuhan jaga aulia illah. Nah, maka orang Yahudi ni ada suka kata dia ni aulia illah min dunin nas, tidak orang lain. Manusia lain tak jadi orang aulia illah. Tuhan kata fatamannawul maut. Maka kalau lah tu gak cita-cita matilah. Cita-cita akan mati. Nah, sebab tu orang Islam nak mati ke? Nah, apa ni? Mut syahidan. Nah, matikanlah syahid itu kan nak masyhur kan, mut syahidan. Matikanlah syahid. Nah, ish azizan. Nah, hidup mulia. Jadi kita ni mati. Nah, kerja Tuhan. Kita tak ada fikir banyak orang Islam kan, mudah saja. Kita mudah saja ya. Kalau mati kok matilah, awaklah mana. Moga kok kerja Tuhan berlaku. Dah kita setara tu jelah. Sebab Tuhan bersebut kat allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dah Tuhan lah. Tuhan menjadikan mati hidup semua saat itu ahsanu amala, nak tengok yang mana lebih baiknya. Lebih baik nisbah amal. Inna nahnu nuhyi, Tuhan kata kita tak ada salah, sungguhnya kami ini menghidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, Tuhan kata kami menghidupkan orang mati ke, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka telah buat, wa atharuhum amalan mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, dan fi imamin mubin, dan kami telah kira semua amal-amal dia dalam kitab, telah tulis semua. Jadi kita orang Islam ni tak ada awaklah mana buku mati ni, kita nak pergi lagi di mana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tiap-tiap yang bernafas tu akan mati. Dan Tuhan sebutkan aina ma takunu, di mana kamu berada, nah yudrikumul maut, kamu akan kena mati. Mati keturuk kamu akan kena mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, dan jikalau kamu duduk dalam dinding yang tinggi kukuh, nah
duduk dalam tepat dah hak yang kukuh, hak yang dah. Jadi kalau kita saat itu duduk dalam dinding hak yang kukuh dah, yang kukuh kejap sekalipun kena mati. Nah, itulah kita kat Islam ni pegelah tu lah. Nah, tu kita kat Islam. Kalau duduk di mana pun kena mati semata. Walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun. Nah, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Jadi kita ni nak lari pada mati tak boleh. Nak lagi mati tak boleh, tapi tak. Orang Yahudi ni, apa yang ternyatanya, dia sayang kepada, sayang pada hidup dia. Tak usah mati dia. Ada Tuhan sebut, kalau tajidannahum, kamu akan jumpa mereka, tahu, dapat mereka saat itu. Ahrasan nasi ala hayat. Orang Yahudi ni, orang yang paling lobo di atas hidup. Mana orang tu mesti mati. Sebab tu orang dia ni kalau mati seorang kok askar tentera duk perang dengan Palestin tu, Allah riuh seluruh dunia lah dia nya. Teriak sungguh-sungguh dia tak mesti mati, sungguh dia. Tak mesti mati. Perangan dia nya tak ada orang dia cita-cita nak mati ni, tak ada. Dia tak ada bunuh diri, tak ada orang dia. Orang Yahudi tak bunuh diri kerana dia saya kepada hidup sana ni. Dia nak hidup dia. Latajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Tuhan sebut, kamu akan dapat mereka tu orang paling lobo di atas hidup. Wa minal ladzina asyraku, dan daripada orang-orang syirik, orang musyrikin, yawaddu ahaduhum, bercita-cita oleh salah seorang daripada mereka itu, yawaddu ahaduhum lau yu'ammar alfasanah. Bahawa dilanjut ke umur 1000 tahun. Duk nak hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. Dan tidak boleh menjauhkan dia. Tidak boleh menjauhkan dia pada azab. An yu'ammar, bahawa dilanjut ke umur. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah akan Tuhan basirun, Tuhan nampak bima ya'malun, dengan apa mereka tu buat. Sebab tu orang dia ni dalam mana pun tak say mati. Tak say matilah. Tu maknanya Tuhan kata fatamannawul maut, maka cita-cita kalah mati. Suruh cita mati. Suruh cita mati. Kita orang Islam ni suruh ingat mati. Suruh ingat mati semua. Dan disebut bahawa dalam Quran ni sebut mati hidup ni banyak benar. Dan Tuhan nak kita tengok semua bukti-bukti, dalil-dalil di atas muka bumi ni, benda hak mati kering Tuhan menghidupkan. Semua tu nak percaya kata ada hidup semula lepas ada mati ni lah. Dan bahawa mati ni ialah satu perkara yang manusia saat itu kena mati. Dia nak rasa situ. Semua dalil-dalil Tuhan sebut. Tak kira dalam surah kapal pun Tuhan sebut ke. Qala ya qaum inni Tuhan sebut, yaitu an i'budullah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Tuhan akan tangguh kamu kepada masa yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ajal kamu saat itu tetap akan sampai tiba, dan Tuhan tak tangguh lagi kalaulah kamu mengetahui. Dan ada sebut tak kira
thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tu sebut kamu selepas ada hidup saat itu kamu nak mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kamu juga hari kiamat kena bangkit semula. Sebab itulah tu sebut tu banyak ayat-ayat semua dalil tu nak riwayat kata kita ni bila mati lepas tu kena hidup semula di hari al-qiyamah, hari kiamat. Tu semua tu sebut hal itu. Tapi dak bagi orang al-Yahud, Nasara, orang Yahudi saat ni tak say mati di fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Maka harapkanlah mati jika kamu saat ni betul-betul orang yang benar nak benarkan. Orang Islam kita doa lah. Rabbana ya Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ni dengar orang ada ajak kami, munadiyan yunadi lil iman. Ada ajak pada beriman. An aminu bi rabbikum, hendaklah beriman dengan Tuhan kamu. Fa amanna, kami beriman. Ya Allah, faghfir lana rabbana faghfir lana, ya Tuhan kami, apa dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan kifaratkanlah dosa-dosa kami semua, wa tawaffana, dan matikanlah kami ya Allah. Tengok kita orang Islam, wa tawaffana, matikanlah ya Allah, ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Hendaklah kita mati bersama orang-orang molek. Rabbana innaka Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kita orang Islam ni, sebab tu mati ni kita nak mati dengan molek. Orang Islam nak mati, tapi nak mati nak molek dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati hujung kita husnul khatimah. Dan setiap orang yang masuk tu saya mahu bakat cerah, bakat cer insya-Allah. Bakat cer banyak siapa pukul 7 hoyak saya. Dan kita putih jawab soalan pula. Jadi orang mati ni, orang Islam ni nak mati tak ada masalah, kita mati dengan husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni mati molek, mati baik. Iaitu mati dengan akhir kalimah la ilaha illallah. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang ada akhir kata dia, yang nak mati saat itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Sebab tu kita kena sebut banyak-banyak, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah sebut Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung jaya. Kena sebut semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca semua tak apa. Ada sebut dalam kitab tafsir, ada sebut man asya ala syai', siapa hok duk hidup dek tahklimah la duk ngatik semua, duk baca Quran semua kak, mata alaihi, mati dek tah tu. Wa man mata alaihi ala syai' bu'itha alaihi, dan siapa hok mati di atas sesuatu maka bakit ngau tu. Kalau mati dengan Quran ya bakit dengan Quran. Kita kena baca semua, kena duk ngatik semua, baca sok zikir semua apa insya-Allah. Kalau kita duk terikat, duk basah mulut kita dengan kalimah la ilaha illallah semua, maka insya-Allah Tuhan jadikan husnul khatimah kita dengan la ilaha illallah. Kerana mati ni tak kira tak ada nafsu. Tak ada nafsu ke kakak, abang, bining, anak. Tak ada. Mari pak nyakit turun pot. Lepas pergi hospital. Bila pergi hospital ni tu tak ada. Kamak kan tak ada nak mati. Kau pergi duduk gagah lagi. Tidak boleh kecek dulu dengan dia nafsu ke apa. Tak ada. Inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Tak boleh nak tangguh ke apa dah. Dia mari siapa kau? Siapa tekek nak pergi dah lah, tak boleh dah. Sebab tu kita kena duk latih semua. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Adakah engkau tak tengok bagaimana Tuhan nak banding contoh kalimatan mathalan, contoh kalimatan thayyibah, kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu kalimah la ilaha illallah. Kalimah kita duk baca la ilaha illallah semua tu, buat kalimah yang baik.
Kelimah yang baik ni ka syajaratin tayyibah. Serupa dengan pohon kayu yang baik. Pohon kayu yang baik ni tak ada pohon kayu ni. Hak paling baik sekali buah tamar, pohon kurma tamar. Dah kerana buah dia saat itu boleh puluh-puluh ribu sepohon. Dah. Dan ya buah setiap musim. Nah, tu hasbu ka syajaratin tayyibah asluha, pohon molek ni asluha. Asluha ni umi dia, akar dia saat itu sabitun, kukuh duk dalam tanah. Wa far'uha, lepas tu pula pucuk dia nya, buah dia, cabai dia saat ni far'uha fis sama, duk letas langit, mana duk letas duk letas bumi. Nah, hak molek ni tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha. Dia boleh buah sokmo, makan sokmo, tu baik buah sokmo. Apa kita mengucap dua kalimah la ilaha illallah, Tuhan bani supaya Allah Ta'ala buah sokmo. Buah sokmo, tu baik sokmo, boleh ambil sokmo, makan sokmo. Maha pula erga. Buat kita berjaya beruntung. Kullahinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Tuhan bagi contoh. Nah, dengan banding-bandingnya kepada manusia supaya manusia saat itu fikir tengok. Wa masalu kalimatin khabithatin, dan bandingnya kalimah buruk. Hidup kecek, ngupak, kata benda tak molek, duk tak ada duk tak zikir, tak ada duk gapo duk. Semua saat ni mulut dia tak ada duk buat benda yang molek. Ka syajaratin khabithah, serupa dengan pohon kayu yang buruk tak molek. Lah apa kayu tak molek supaya Tuhan bandingnya. Tuhan tak ada sebut situ kata pohon tembikai atau orang panggil wah timun Cina. Pohon timun Cina ke? Ulama tafsir sebut ka syajaratin khabithah itu iaitu sepongah pohon timun Cina. Timun Cina tembikai, Malaysia panggil tembikai. Dia tanah letak tanah ya. Akar dia ni tak ada tak ada Allah patak bumi tak kukuh kapur. Ka syajaratin khabithatin jutusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Hak boleh cabut sebab dia dah lekat. Dah lekat letak bumi tu, letak tanah tu ya. Malah min qarar, tak ada tetap kukuh dalam bumi dak. Dan Tuhan sebut yuthabbitullahu alladhina amanu. Nah, Tuhan tetapkan orang yang beriman saat ini bil qawli tsabit, dengan kalimah tsabit itu la ilaha illallah. Tuhan tetap kita boleh baca semua fil hayatid dunya, kena dua. Di dalam hidup dunia. Wa fil akhirah, di akhirat itu di alam barzakh. Di alam barzakh boleh kubur tu boleh kecil, boleh kata lagi. Ketika nak mati pun boleh kata lagi la ilaha illallah. Boleh jawab azab kubur. Karena ia kukuh kan. Dia kukuh kalimah la ilaha illallah, dia kukuh. Kejak dia nya. Dah. Boleh wi buah sokmo. Tika di mana pun. Kau tak ada mati pun boleh, lepas mati pun boleh, dekat nak mati pun boleh. Boleh sokmo. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Tuhan buat sesak orang zalim kerana dia zalim. Dan Tuhan buat apa Tuhan nak. Sebab tu bila pukul 7 pukul apa ni ayat tadi. Tuhan sebutnya wala yatamannawnahu abada. Dan mereka itu tak akan berharap mati abadan selama-lama. Tak ada orang-orang dia ni. Tak ada orang-orang Yahudi ni. Hak duk harap. Abadan bima qaddamat aydihim. Hak duk harap nak mati tak ada. Dengan sebab dosa hak mereka laku. Begitu okey. Kalau kita dosa dak iwasa nak mati dulu. Tak bayar hutang nantilah. Tuhan minta Tuhan lah lanjut umur sampai bayar hutang dulu. Nak tengok orang ke, kalau nak mati pun minta lah boleh pergi Mekah dulu, boleh buat main ibadat dulu. Dah ada ingat kau muda-muda ni kadang-kadang muda-muda ni kau dulu nanti dah tua sikit masa nak ikut sejid dah fikir semua benda tu.
Dah dah tua klik main dengan cucu bias maya jalan ngongek gi sejik. Dah tak say dah lah benda-benda tak online sana itu. Duk fikirlah tu. Dah tak. Karena apa? Kerana dia buat dosa tu kau dulu kan. Tapi orang-orang Yahudi ni, dia buat dosa banyak. Bila dosa banyak dia takut nak matinya. Orang takut nak mati bila buat dosa banyak. Sebab itulah Tuhan sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Istiqamah itu dia tetap istiqamah di atas apa yang dia telah buat. Kita biasa baca Quran yang tinggallah istiqamah dia panggil. Orang tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Amal agama paling Tuhan kasih kali itu yaitu adwamu wa in qalla. Amal hak paling kekal, hak istiqamah. Sebab tu orang ada biasa sembahyang Jumaat, jangan tinggal sembahyang. Hak ada biasa baca Quran setiap hari jangan tinggal Quran. Ada doa ke Rabbana ya Tuhan kami la tuzigh qulubana. Jangan menyelewengkan hati kami ba'da idh hadaitana. Lepas daripada Engkau telah tunjuk kami ya Tuhan kami. Tuhan tunjuk kita jadi molek dah. Pergi Mekah ke duk Mekah tu Allah dah berajainya. Klik rumah malah pula jadi berat. Biasa buat amal dah. Atau kita tak ada pergi Mekah itu duduk rumah. Tapi kita biasa buat amal molek cekak dah. Tak biasa tinggal tahajud. Kita jangan tinggal. Dia panggil istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami itu Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, malaikat turun di atas mereka, ilham kepada mereka supaya mereka tidak duka cita, tak serabut di akhirat nanti, dan mereka tak takut. Nah, tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut mati, tak takut mati dan tak duka cita, tak serabut di akhirat esok. Sebab akhirat esok wujuhu yawma idzin nadhirah. Nah, ila rabbiha nadhirah. Muka mereka itu seronok, muka mereka tahu wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Kerana dia tahu dia buat gapo kau masa hidup di atas dunia dulu. Apa kata kisah akhirat? Ya malai bekal ya ada. Kita dak sipek ke? Dak sipek bank kita nanti buka di pada mahsyar. Dan amal hak kita buat semua ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Bagai hak kita buat semua kita akan buka dapat di situ sekali lagi. Huwa khairun wa a'zamu ajra. Lebih baik molek, lebih banyak molek pada di sini. Jadi sebab itulah waktu hasbuk saat itu tak takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan hendaklah cerita berita gembira kepada orang istiqamah boleh buat semua ini. Dengan bagai Tuhan janji mereka di akhirat nanti. Banyak ke Tuhan sebut ke? Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Semua tu hawaya tak duka cita, tak takut. Orang-orang beriman ni banyak. Dan tak duka cita dan tak takut. Dan kerana mereka buat amal kebaikan. Kerana mereka buat amal kebaikan. Adapun orang-orang kafir qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum yabnu ladaina muhdarun. Adapun orang yang kafir saat ini tak ke mana kita ni kena bangun pula siapa akhirat. Kena bangun pula. Dulu duduk hidup kena mati. Ini kena bangun pula. Kalau tak bangun pun tak apa. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Malaikat ni bagai tu ada janji. Itu maknanya wala yatamannawnahu. Buku berapa dah ni? Oh ya sikit. Wala yatamannawnahu. Dan mereka tidak akan berharap mati saat itu abadan selama-lama
bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang malaikat itu buat daripada dosa. Tuhan kata wallahu alimun bizzalimin. Tuhan Maha mengetahui dengan orang yang zalim. Tuhan tahu kata dia hendak buat apa. Orang-orang zalim sana. Tu. Nah, tak boleh nak tusuk ke apa. Tuhan sebutkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, takutlah hari akan dibangkitkan kamu. Kamu dikembali pada Allah, kamu disempurnakan janji. Wa nufiqa fis sur, ditiup ke sunah sangkala. Wa nufiqa fis sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka mati dalam kejut habis bila sampai kiamat. Thumma nufiqa fihi ukhra, kemudian thumma nufiqa fihi ukhra, ditiup kali kedua pula. Fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian tiba-tiba mereka itu bangun cokoh. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa jibin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Pada hari itu bumi dicerahkan dengan cahaya Tuhan kamu. Maka dibawa semua para nabi-nabi dan syuhada, saksi-saksi, semua orang-orang Islam. Dan dihukumkan pada hari itu. Tidak dizalim seorang pun. Kullu nafsin wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'alun. Dan tiap-tiap orang akan dibalas semua. Tak boleh nak lari dah. Akan dibalas semua dengan akan dibalas semua. Dibalaskan di atas amal-amal yang mereka itu buat. Nak lari tak boleh pada hari itu. Yauma yab'athuhumullahu jami'an, pada hari Tuhan bangkit semua, fa yunabbi'uhum bima amilu, maka Tuhan balas semua bagi mereka itu buat. Ahsahullahu wa nasuh, Tuhan kira sasa. Nah, wallahu ala kulli syai'in syahid, Tuhan saksi di atas tiap-tiap perkara. Dan pada hari itu kata Tuhan sebut, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdah. Tidak ada seorang pun malaikat mari jumpa dengan Tuhan dalam keadaan abdan jadi hamba belaka. Tak ada dia jadi naib, tak ada dia jadi debai, jadi raja, tak ada. Jumpa di atas nama nainam, jadi di atas nama hamba belaka. Tak nama hamba belaka. In kullu man fis samawati wa ma in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Tuhan kira sore-sore nak lari tak boleh. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka akan jumpa sore Tuhan dalam keadaan sore diri belakang. Nah, kena jawab. Kena jawab. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan kena jawab depan Tuhan belakang. Tuhan tahu semua nak lari tak boleh. Dan kita biasa duk zalim diri kita. Kita duk buat dosa. Semua malaikat orang yang taubah ilallah. Orang taubat Tuhan apa? La ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, malaikat orang taubat lepas itu dan dia beki dia jadi molek. Tak apa pada ketika Tuhan hapus dosa dia. Kalau Tuhan tak apa enggak, Allah kita enggak nak hidup di mana? Itulah saja, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sadaqallahul azim. Insyaallah kita tengok pula lah soalan ni, ada yang mau tanya banyak pula. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta apa sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jauh pada segala penyakit insya-Allah. Assalamualaikum. Ni tengok soalan Quran itu penawar hati. Yalah, Quran ni penawar lah. Quran ni hudan, jadi petunjuk. Jadi petunjuk. Bila kita dengar Quran ni kita berasa sejuk. Kita ni orang panggil
Supaya kita ingat mak kita ke, ada surat-surat dia tulis ke apa kita baca dah rasa seronok. Bila kita ingat Allah, maka kita berbaca. Bila kita ingat Allah, kita baca. Baca Quran rasa sejuk hati, muka kalam Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ni doa ni himdiah tulis doa insya-Allah, terima kasih. Ya Allah, sungguhnya Engkau ni Maha Pemaaf, Maha Mulia. Engkau suka maaf, maka maaf kepada kami. Ada satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu, ya Rasulullah. Nah, engkau nak katalah in alimtu, jika aku tahu ayya yaumin lailatul qadar, hari mana hari lailatul qadar, ma aqulu, apa aku nak kata? Qala, Nabi kata, kuli, katakanlah wahai Siti Aisyah. Nabi kata, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Suruh minta Tuhan apa maaf. Maaf dengan istighfar, dengan maghfirah ni ada beza. Maaf ni iaitu tak kira salah sikit habuk. Apa ni salah, tapi apa dosa. Ada tanda lagi, tapi diampunkan. Salah tapi diampun. Maaf ni maknanya tak ada kira mula. Pakai habis, ampun habis sudah. Itu bezanya. Allahu Akbar. Salam boleh pufang tukun, selamat pagi ya. Apa hukum tulis sallallahu alaihi wasallam dengan sad? Apakah tulis dengan sad sahaja? Ya, orang panggil dalam istilah kita Arab ni ada rumuz. Rumuz ni iaitu ramzun, tanda lah supaya kita kata sad menunjuk di atas sallallahu alaihi wasallam. Sad. Dan ada soal lagi panggil ismun manhut atau ismun naht. Isim dipahat. Dari sebab basmalah, hamdalah, hawqalah. Hak banyak wak jadi pandok. Iktisarul kalimatain fa akthar ila kalimatin wahidah. Tu panggil ismun naht alai nahum panggil. Pas sad ni sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak tulis ni, harus tulis. Tapi kurang afdal. Hak afdalnya, hak betulnya bila kita tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat ni kita kena tulis sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok kitab baru-baru ni semua saat ni tulis sallallahu belaka. Sallallahu alaihi wasallam bila sebut saat ni. Dan sebab tu hasbu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebab itulah kita tulis sallallahu alaihi. Tengok kita dah tengok surat-surat raja semua kan kena tulis penuh belaka kan. Karena disunatkan kita banyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Kalau kita selawat Nabi sekali, supaya kita selawat 10 kali. Sebab itulah kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Apa kau tulis? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulis dengan inna lillahi, kita tulis dengan bahasa Sia. Ayat Quran ini ulama menghukumkan haram kita tulis. Dan Imam Malik ada sebut bahawa tak boleh kita tulis bahasa lain kerana dia tidak, bila dia kita tulis, contohnya kita kata kalau ain ni bahasa Sia kena a belaka ke syarat a belaka. Ni alif. Bila alif ni berubah makna. Bila berubah makna, maka pada ketika tu dia menjejaskan makna. Menyebabkan berubah makna, maka tak boleh pada ketika tu. Sebab tu nak tulisnya ayat Quran, innalillah ni ayat Quran. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi raji'un sana tak tulis bahasa lain. Tak boleh. Malaikat hak ulama kata boleh, iaitu tulis untuk belajar. Untuk kita nak belajar, itu pun bila kita tulis untuk belajar, kita kena tulis juga. Hak Arab. Tu dalam surat hak nak belajar innalillah
supaya dia dapat mengeluarkan makhraj dengan molek. Bismillah. Dan supaya tu juga Quran kan. Quran ni orang panggil tulis dia tu tauqif. Sebab tu Quran ni dah nak tunjuk bahawa Quran ni original ni aslinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Nabi, dan nak tunjuk benda tu asal ke siapa kepada ambil pada sehingga siapa sahabat-sahabat Nabi Jibril pada Allah. Jadi sebab itulah tulis Quran itu sendiri pun kena tulis serupa dengan apa yang ditulis oleh kutabul wahyi, penulis wahyu pada masa Nabi. Nah, as-samawat tak ada alih dah sing min wa alih tu. Dia tulis baik dia tu. Hak ulama mengharuskan buh baris, buh titik, buh apa, tapi cara tulis tu tulis setengah itu. Nah, tulis Quran kan apa? Nak tunjuk kata asal Quran kita. Nah, tak sewi jadi serupa dengan orang-orang Yahudi ada ubah. Nah, ni buat dia setiap bahasa ada. Nah, kalau Kristian di negeri Syiah maka dia tulis bahasa Syiah. Kristian di negeri lain putih tulis bahasa Inggeris putih. Tidak, tapi Islam tak boleh. Dan sebab tu kita nak tulis bahasa lain sana itu tak boleh. Itu wallahualam. Dia benda ni orang panggil benda hak asah dalam agama orang Islam ni. Kurikulum dia jadi raksuk dia kena reti Arab. Lah mana pun pihak nak jadi orang Islam kena reti Arab. Bila kita jadi orang Islam kena ngaji Quran. Paling kurang boleh baca, kerana dalam semaya kita kena baca dengan bahasa Arab. Kita nak doa dengan bahasa Arab. Kita nak tawaf pergi Mekah. Nak berdoa semua ni bahasa Arab. Amal-amal bahasa Arab. Sebab tu paling kurang kena baca. Kena baca panah. Kalau tak panah kena ngaji. Kerana itu ialah orang panggil hawiyah kita. Tuatun hak kita orang Islam, tuatun hak dia dah. Kita kena pandai. Bismillah. Jangan kita tak pandai. Wallahu a'lam. Apakah hukum kata kepada mayat Allahu yarham atau almarhum? Dia apabila kita sebut Nabi contohnya, maka sunat kita selawat. Apabila kita sebut para as-sahabah, sunat kita at-taraddi, kita kata radhiyallahu anhum atau radhiyallahu an, radhiyallahu anha. Dan sunat apabila kita sebut orang mati dah bukan sahabat, orang tamadah seperti kita ni gak rahimahullah atau Allah yarham. Allah yarham makna Allah yarhamuh, mana Tuhan rahmah kepada dia, Tuhan melimpahkan rahmah, Tuhan rahmah. Kerana apa? Tuhan sebut ke waktu lana fi hadhihi dunya hasanah. Hendaklah tulis pada kita ni di dunia ni hasanah. Wa fil akhirati hudna ilaik. Dan di akhirat ni kita kembali pada Allah. Qala adzabi usibu bihi man asya. Tuhan kata aku akan kena ke azab aku di atas orang aku nak. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmah aku ni melimpah rata kepada semua orang. Fasa'aktubuha wa rahmati wasi'at kull fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Dan aku wa rahmati wasi'at kull syai. Rahmat aku saat ini melimpah pada semua benda. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Dan aku akan tulis kepada orang-orang bertakwa. Walladzina yu'tuna zakah, dan beri zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Sebab tu kita kata Allah yarhamuh. Orang kita panggil mullah tu pada asal dia daripada rahimahullah. Jadi pendeknya mullah tu rahimahullah, tu asal dianya. Sebab tu kita nak sebut betul. Iaitu almarhum. Sunat kita kata almarhum. Mudah-mudahan dirahmah oleh Allah kepada dia. Itu doa jumlatun khabariyah insya'iyatun fil ma'na panggil. Jumlah
Jumlatun khabariyatun insya'iyatun. Nah, jumlah khabariyah insya'iyah pada maknanya Allahumma arhamhu. Gitu saja, wallahu a'lam. Tania เป็นมะมุมหลังตักเบรแล้วซอฮ์การเป็นมะมุมหรือไม่อย่างไร Kita niat jadi makmum selepas daripada Selepas takbir dah sah ke tak? Jadi kita kena ingat semaya jemaah ni sunat. Malaikat hak wajib jemaah ni semaya jemaah. Maka semaya jemaah wajib kita kena niat jadi makmum dalam takbir lagi. Aku semaya jemaah makmum kena niat. Aku semaya fardu jemaah makmum kena niat dalam takbir lagi. Kalau kita tak niat dalam takbir, mana kata semaya kita sebahagian daripada semaya kita saat itu tidak jemaah, maka tak sah semaya kita. Kerana jemaah semua dalam 2 rakaat kena jemaah belaka. Adapun semaya sunat atau semaya fardu biasa, maka itu semaya jemaah saat itu sunat muakkadah. Nah, bila sunat maka boleh kita niat dalam takbir itulah lebih afdal. Nah, kita takbir kita niat makmum selalu. Tapi kalaulah kita tak niat, kita niat belakang dah boleh dah, jawabnya boleh. Dan boleh pahala setakat bila kita niat jemaah saat inilah. Dah, bila kita niat jemaah atau niat makmum. Tok imam tak syarat niat. Tok imam saat ni tu kalau dia tak niat jadi tok imam tak apa. Makmum tu bila nak jemaah tu kena niat. Coba tok imam kalau dia tak niat, dia jadi sembahyang munfarid, mayassar dia lah. Maka pada ketika tu dia tak ada boleh pahala jemaah. Dah. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap amalan niat. Sebab tu kita nak niat belakang tak ada masalah apa. Tak ada masalah ke apa. Dah boleh pahala. Dan setakat kita niat itulah kita jadi makmum bila maka boleh pahala. Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul jamaah afdal min salatil faz bi 27 darajah, lebih daripada 27 darjat. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Yata atas perkongsian ilmu di pagi ini. Semoga Dr. diberi kesembuhan atas semua penyakit. Amin insyaAllah.ฉีดวัคซีนแล้วจากคตมเดินทางกลับเนี่ยหามีใครต้องกักตัวหรือไม่ครับklik bakok adakah kenaกักตัว saya tak pasti hak ni dah. Okey, hak boleh tahu saat ini tolong tag jawab pada Ibrahim Yanya. Nah, kita tak pasti kata tak kenaกักตัว kata tak kenaกักตัว lah ni duk bunyi kata tak adaกักตัว dah. Okey, hak sakit ya. Kenaกักตัว tu banyak dakwah. Alhamdulillah pagi ni mabah jumlah salam ya sama-sama terima kasih. จะถามว่าเมื่อประจำเดือนหมดแล้วหมดเวลาอัสรีต้องกอฎอซุฮรีไหมเพราะบางคนว่าต้องกอฎอบางคนว่าไม่ต้องช่วยอธิบายชัดเจนNabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, Nabi ta idza akbalat al-haidah, apabila marihi fada'is salah, maka tinggalkan semaya. Wa idza aqbalat wa idza adbarat, apabila habis faghsili anki dam, maka hendaklah maning, basuh pada dalam maninglah, fasalli, dan hendaklah anda semaya. Apabila habis semaya, lepas tu tiba-tiba bila kita semaya, kita mari uzur. Uzur ni habis dengan 2 perkara. Pertamanya kita masukkan kapah atau cecu dalam farat kemaluan kita. Bila tubik mari ada air tapi putih, maka itu tanda kata habis haid. Yang keduanya, dia tubik mari kering, tak ada air perkara, maka dikirakan suci jugalah. Tuhan sebut wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna, mana kena maning dulu. Bila maning barulah kena boleh semaya. Jadi kalaulah kita saat itu
habis dah haid, maka pada ketika tu adakah wajib kita kena sembahyang? Siti Aisyah radhiyallahu anha kata nu'maru biqada'i as-siyam, disuruh kita qada puasa, wala nu'mar biqada'i salah, tak ada kena qada sembahyang hak luput ketika mari haid. Maknanya ketika kita mari waktu asal, puasa kita habis, wajibnya kita sembahyang waktu asal saja, kerana waktu masih ada. Bila masih ada, wajib kerana Tuhan sebut fa idza ma'nantum faqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni fardu di tangan beriman apabila ada waktu. Jadi kita kena sembahyang sah ni. Zuhur dah kena sembahyang. Jawabnya tak kena sembahyang kerana hak tu hak luput. Nabi kata wa idza adbarat, nah apabila habis faghsil anki dam wa salli. Lepas tu semaya hak tu ya. Tapi ada dalam mazhab Syafi'i ihtiyat maknanya bertaruhlah. Kerana apa? Kerana semaya zuhur dengan asar boleh jamak. Bila boleh jamak dikira ke satu waktu. Orang-orang waraknya dalam mazhab Syafi'i ni, bab ibadat ni cuma sangat. Dia kata moleknya kita qadalah zuhur. Dan kerana kita habis haid di waktu asar, itu ihtiyatan saja. Orang panggil beringat saja supaya kita tidak buat mudah-mudah. Itu saja. Tapi kalau tak sembahyang pun tak apa, kerana Nabi SAW sebutkan Fatimah binti Abi Hubeish, fa idza aqbalat al-haidah, apabila mari haid, fada'is salah, maka tinggal sembahyang. Wa idza atbarat, apabila habis, faghsili anki dam wa salli. Apabila habis haid maka sembahyang lah. Mandi lepas tu sembahyang waktu jelah. Siti Aisyah dah sebut kan, nu'mar bi qada'is siyam wala nu'mar bi qada'is salah, qada wa gapo ya pada waktu tu. Tapi ihtiyat dalam mazhab Syafi'i, maka waktu kalau kita biasa rajin enggak sembahyang lah qada zuhur katik. Dan kalau kita rasa tak apa juga ngasal apa tak ada apa dah. Dan itu benda hak khilaf, dan benda tu benda hak yang lebih kepada ihtiyat, lebih kepada beringat bertaruh gitu jelah. Dan itu saja, wallahu alam. Ada 3 soalan nak tanya. Satu, orang mati itu pasti cepat-cepat kuburkan. Azan nak keluar mayat ke rumah itu sunat buat atau tidak? Orang nak keluar orang apabila mati ni, dia ni sunat disegerakan diperkuburkan. Nabi SAW sebut, idza mata ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu tu mati, fala tahbisuh, maka janganlah duk pegang tangguh lama, jangan. Wa asri'u bihi ila qabrih, maka hendaklah cepat pada kubur. Lepas tu azan, bila kita nak turun adakah sunat? Ada setengah kata sunat. Kerana apa? Kerana kias di atas beranak. Bila beranak saat ni itu sunat kita azan. Kita ada 2 ya, ada beranak dengan mati. Bila kita ni sunat, apabila beranak azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri, maka kita mati pun azan juga. Itu ulama yang kata dia kias di atas beranak lahir saja. Maka itu tu tak ada salah. Itu ijtihad. Nabi SAW sabda, idza jitahada al-hakim, seorang saat itu penghukum saat ini, idza jitahada, apabila dia ijtihad fa asaba, maka dia betul kena, falahu ajran, boleh 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau salah falahu ajrun wahid. Wa idza jitahada fa akhta, ijtihad dia salah, falahu ajrun wahid, boleh sah. Maka tak ada masalah kita turun baca azan, kita Allah Akbar, tak ada masalah. Cuik di belakang orang yang sedang sembahyang supaya dia tahu kita nak ikut jadi makmum dia adalah kelakuan itu boleh atau jadi ganggu. Kita cuik dia di belakang, itu tidak ada nas, tidak ada yang mengatakan bahawa kita nak jadi makmum kena cuik, tidak. Hanya kita kena niat sahaja. Kena niat jadi makmum. Itu sahaja. Imam tak semesti niat. Imam tak semesti niat. Supaya saya sebut tadi sahaja. Syarat nak sah jemaah ni 3 sahaja. Pertamanya imam duduk depan kita.
Yang keduanya ma'rifatun tiqalatil imam, tahu kata imam berpindah. Yang tiganya itu iltimak wipum, dan kita pula makmum kena niat. Itu saja. Dah. Maka cuek ini itu jadi budaya saja. Jadi budaya supaya dengan orang semaya Rabbana lakal hamdu, tak ada tu kata kena baca dah. Rabbana lakal hamd Masjid Mekah. Walaupun Masjid Mekah Madinah pun katalah tu juga. Dalam keadaan tidak ada nas yang mengatakan kena degah. Tak ada. Tapi itu benda yang telah jadi budaya, makruf, kerana nak dia tahu. Maka adakah ganggu atau tidak? Tidak mengapa, harus sajalah. Tak ada, kerana tak ada juga benda yang menunjuk di atas bahawa laga. Maka pada ketika itu juga, dan dia saat itu cuek untuk dia nak tahu saja. Boleh pahala? Tak boleh, kerana tak ada benda pun. Nah, yang penting kita niat jadi makmum. Itu saja yang mesti kita kena buat. Wallahualam. Kita sedang sembahyang seorang sahaja, tiba-tiba ada orang datang ikut jadi makmum kita. Kita harus niat semula atau tetap niat tadi? Bila orang jadi makmum, maka kita niat jadi imam, maka boleh pahala jemaah pada kita. Sebab Nabi SAW sudah salatu al-jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Dah, boleh 27. Kita kena niat. Kita kena niat. Afdal kita niat. Kalau tak niat pun, ya sah jemaah dengan kita. Pahala boleh dia, kita tak boleh sebagai pahala jemaah. Itu saja. Terima kasih. Amazon. Dah, wallahualam. Doa เมื่อผ่านกูโบในหนังสือดูอาไหมถ้ามีหน้าเท่าไหร่ดูอานี่ ada doa ni doa ziarah kubur dia panggil. Doa ziarah kubur ada dah. Ada doa ziarah kubur, iaitu kita ada doa auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Nah, doa ziarah kubur ni saya ingatnya ada tak? Doa takziah, doa menutup mata, doa kita bayar hutang, doa kita marah. Ada ke tak ni? Doa ziarah orang sakit. Doa jenazah, doa kalau talqin mayat. Ziarah kubur ni dah. Ya wisalah, yang ni ada ziarah kubur ni 144 dah. 144. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ya darakal mu'minin wa atakum ma tu'adun wa dam mu'ajjalun wa yarhamullah al-mustaqdirin minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nasallallahu lakum lanal afiyah. Ini doa ziarah kubur, dah cara tahlil di kubur ni ada dah. Boleh tengok 144 sampai 145. Dah itu saja. Boleh dah. Abdul Aziz tengok 144 dah. Dan siapa yang nak doa auradus salawat wa adhiyatul munasabat, maka sila inbox insya-Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya. Assalamualaikum บอยากทราบว่าขณะที่เราอ่านอัลกุรอานอยู่มีเสียงอาซานดังนั้นเราต้องหยุดอ่านในขณะนี้หรือไม่ Nah, adakah kita kena berhenti apabila kita dengar bab? Nah, kita berhenti dulu tu molek. Tapi kalau kita baca pun ya harus, ya tak ada apa hali. Nah, kerana sunat kita jawab bab. Nah, sunat kita jawab bab. Nah, dan Tuhan sebut fal yastajibu li, kena terima bila Tuhan sambut bila Tuhan seru, ke maknanya seru Tuhan ke Allahu Akbar, kita dengarlah. Dengar dah kita jawab baik. Nah, bila kita jawab baik saat itu, jawab baik turut orang baik, Nabi kata dakhalal jannah, boleh masuk syurga. Nah, boleh masuk syurga. Dan kalau kita jawab baik, kita kata Allahumma hadhihi ad-da'watu tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah, saya ngake Nabi tahallat lahu syafaati, orang itu boleh syafaat aku. Nah, sebab tu kita berhenti dulu baca Quran, kita dengar baik, lepas tu kita jawab baik. Dari sunat ke kita jawab baik. Nah, tu
Oleh itu kena jawab baik dululah. Nanti kita baca setelah lagi pula ganggu ke? Dia dengar suara lagi. Kadang-kadang tak khusyuk. Alhamdulillah pasir Kudang Johor jelas. Moga ustaz sihat seumur. Soalan saya apakah hukumnya bila dalam sujud pertama solat kita tersalah baca ayat Al-Quran. Waktu duduk antara dua sujud baru perasan. Sujud kedua baru baca bacaan yang betul dalam sujud. Mohon pencerahan ustaz. Benda ni dimaafkan bila kita tersilap. Nabi SAW sabda, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyana mastukrihu alaih. Tidak dikirakan salah umatku dapat tersalah, lupa dan barang dipaksa. Tidak disalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama. Jadi tak ada masalah ke apa? Kerana kita terlupa itu. Nak sujud sahwi tidak kena sujud sahwi. Karena sujud sahwi saat ini kita tambah rukun atau kita tambah benda yang tidak bukan tempat dia. Dan itu kita baca semaya kita tak batal. Kalau ayat Quran, kalau kita baca Quran, kita baca Fatihah contoh dalam tahiyat, tapi kita terlupa. Kalau kita tinggal sunat ab'ad, maka pada ketika itu kita kena sujud sahwi. Nabi sebut kan, iza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila kamu terlupa rukun atau terlupa tambah dan sebagainya lah, tambah rukun dan sebagainya. Adapun kita tersilap baca Fatihah, baca apa tidak, kita hanya diampun, dimaafkan karena kita tak sengaja. Itu tidak jadi masalah, tidak batal solat kita. Wallahu a'lam. Ustaz mati kelimah la ilaha illallah insyaallah. อยากทราบว่าถ้าเราทำงานราชการแล้วเราเอาของที่เขาไม่ใช้แล้วมาทำประโยชน์ที่บ้านเราเช่นพัดลมไม้และอื่นๆทั้งที่ของนั้นยังใช้ได้อีกอยากทราบว่าhukumแบบไหน kita kerja KJS tapi ada benda-benda kipas angin lah ya tak pakai dah. Tak pakai gapo semua dah semua sana itu. Benda ni bila hak tengah sana itu kena syarat kepada pihak yang berkenaan dalam sekolah saat itu wa amruhum syura bainahum lah. Kita kena syarat, kena kecek tanya balas mana semua ni. Kalau lah pihak kata tak apalah biar nak ambil ke, maka putuskan lah tu tak ada apa. Apa benda kita tak save, benda tak save tak apa supaya kita giwa kita pergi beli rumah je tu ada bagai hak tu biasa tak ada nak ke tak ada ambil dah, maka tu tak apa kita boleh ambil guna ke apa semua panggil bagai hak tak save. Orang tak nak lah. Seperti juga kita hak KJS sungguh tapi tak terpakai, orang tak ambil dah lah. Kerana punah ke apa semua. Maka hak tu hak ni ada hak bagai hak tengah. Maka bagai hak tengah saat ni boleh hadiah pada orang ke apa semua. Kita nak ambil pakai, kita kena bersorak dululah. Bersorak pihak yang berkenaan semua. Buat putuskan lah mana. Tak apa. Ni buat kita pakai. Ambil buat klik. Maka tak pakai dah. Kalau tak pun saja ya. Maka pada ketika tu ada apa? Moga-moga benda pasal ni orang panggil benda hak tukar ya KJS tukar hak lain dah. Tak pakai dah. Kita kena kira tengoklah. Ada pun kita ambil dengan orang tak ada tahu apa semua tak boleh lah. Kerana bagai tu bagai hak umum. Bagai hak umum. Hendaklah kita pihak yang berkenaan bertanggungjawab ni nak katalah tak ada pakai kerana semua saat itu duduk di dia, okey. Duduk di ketua saat ini. Ketua kata tak apa, dia nak ambil klik. Kerana tak pakai dah, tak ambil dah benda ni. Wallahu a'lam. Coca-Cola boleh makan ke tak? Benda tak boleh makan tu sebab kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah wa ma uhilla li ghairi Allah bih fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li
fa innahu rijsun au fisqan. Nah, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfun aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Nah, faman ittarra ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Bagi hal tak boleh makan ni, iaitu Nabi kata pertamanya bagi najis, bangkai babi dan bagi sembelih bukan kerana Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, benda-benda cuma benda apa benda barak, benda-benda biasa ni ke. Maka Coca-Cola ni ada ke tak? Ada benda-benda najis ke tak? Ada gapo ke tak? Maka bila tak ada boleh makan. Bila tak ada sana itu Coca-Cola ni makan. Nah, ya tak ada benda najis, tak ada gapo. Itulah kalau tak ada masalah gapo ni. Orang yang mondok kata tu saya tak pasti kata sebab gapo. Saya tengok fatwa dalam hukum. Hak ulama ada Saudi contohnya. Kita tengok fatwa kata boleh makan Coca-Cola, Fanta. Boleh makan fatwa ulama. Nah, kerana tak ada najis, tak ada apa, orang bukan Islam boleh kita makan. Sekadar kata kalau halal lah, kalau halal. Cuma masalah tayyib, tak ada tayyib suku. Allah Tuhan suruh ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. So makan halal tayyibah tu halal yang baik. Hak faedah pada diri kita ada halal tapi tak ada faedah. Gitu. Wallahu a'lam. Jiston Dr. Mullah sehat insyaallah, diberkati Allah, terima kasih. Korani mai minam raut tayammum ใช้ได้กี่วักตุและอะไรบ้างที่ทำให้เสียน้ำละหมาด Nah, Hatu hasbu wa in kuntum marda, jika kamu sakit, aw ala safarin, atau musafir, aw jahadum minkum minal ghaid, atau kamu qada hajat kecing begok, aw lamastumun nisa, atau kamu setuh. Nah, setuh. Katina, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu tayammum bumi hak naik atas bumi debu tu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, basuh sapu muka dan tangan, itu saja tayamum. Tayamum ni boleh sewaktu saja. Sebab tu kalau kita musafir, tak nak semaya dua, maka kita kena tayamum zuhur suku dan qasa nak semaya asar suku. Dah. Kita kena suku-suku lah, kena semaya, kena tayamum suku-suku dah. Itu dua je boleh sah. Boleh sah saja. Jatuh wuduk dia supaya. Kalau berak kecil jatuh lebih. Supaya tu. Wallahu a'lam. Kita solat ni jianya, kita solat berjemaah fardu maghrib, terlupa baca Fatihah rakaat ketiga. Masa was-was terlupa tu di tahiyat akhir, bila tamat solat kita tak tambah rakaat, boleh ke kita solat semula? Bila Fatihah ni rukun, Nabi SAW sabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak jadi semaya bila seorang saat ni tu tak ada baca Fatihah. Rakaat yang tiga kita tak baca Fatihah, rakaat itu tak sah. Maka maknanya kita kena tambah satu rakaat lagi. Tidak dikira rakaat saat ni kita kena tambah satu rakaat lagi. Tapi sekira kita memberi salam, bila kita beri salam dan kita ingat bahawa kita tak baca Fatihah, maka pada ketika tu wajib kita kena semaya semula. Ini ada semula kerana semaya saat ni tak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah semaya bagi orang yang tak baca Fatihah. Itu saja. Jika kena ingat malak, pertama, kalau kita tak tambah satu rakaat lagi, maka pada ketika tu kita kena ingat semaya semula. Kalaulah kita telah tambah rakaat lagi, maka tidak dikira kata 4 rakaat. Satu rakaat itu tak terpakai, tidak diguna, tidak dikira. Itu kita tambah satu rakaat lagi. Wallahu a'lam.
Solat fardu dah qada hak mana dulu kita kena qada dulu. Bila kita nak mari semaya, lebih afdal molek iaitu kita mari semaya qada dulu atau semaya fardu. Itu cara sebutlah kitab fiqh. Qada sebab apa ni? Nabi SAW sudah menama an salah. Siapa tidak tak semaya kerana tak jaga, au nasiha atau dia terlupa, fal yaqdiha idza dzakaraha, analih qadha apabila dia ingat, laisa alaihi kafarah illa dzalik. Maka pada ketika tu kena qadha dulu dah, kena qadha dulu. Kalau qadha belakang boleh. Tapi qadha dulu tu lebih afdal. Ada dalilkah boleh kita beramal dengan hadis dhaif? Bolehkah apa jelaskan? Kullu bid'atid dalalah dalam hadis sahih yang panjang itu. Adakah boleh kita pakai guna hadis dhaif, kita amal hadis dhaif? Jumhur ulama di antara Imam An-Nawawi dan orang-orang lain berkata bahawa dalam bab ibadat boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Kerana dia bukan hadis dhaif tapi perawi itu dhaif. Lemahnya perawi. Kita ragu-ragu pada rawi. Hadis ni tidak dhaif. Dan hadis kan itu kemungkinan banyak ke hadis-hadis dhaif tapi benda tu sahih berlaku sungguh ada. Tidak kata sebab kata dhaif dia dhaif. Tapi dhaif ni kerana perawi itulah. Sebab tu dalam bab ibadat dan ulama menghukumkan harus kita amalkan boleh. Dan apakah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar? Bid'ah iaitu apa maksud tiap-tiap perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni ialah perkara yang tidak dibuat oleh Nabi dan tidak ada hubungan dengan perintah Nabi. Sebab tu Syekh Ali Jumaah ada sebut bahawa perkara yang tak boleh tu ialah barang yang keluar daripada amruna. Pada hadis Nabi SAW sudah Nabi tu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddud. Barang yang siapa yang beramal dengan satu amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami langsung, fa huwa raddun, maka itu hak ditolak. Adapun hadis nak contohnya Maulidur Rasul, Nabi tidak buat tapi ada amruna kerana ada perintah secara tidak langsung. Tuhan sebut qul bi fadlillah, katakanlah dengan limpah kurnia Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmah Allah. Nabi itu rahmah Allah, ma arsalna ka illa rahmatil alamin fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, boleh kita gembira bersyukur pada Allah, buat haflah sebagainya kerana Maulidur Rasul. Kerana apa? Kerana itu ada amruna, ada suruh secara umum. Begitu juga kita baca azkar lepas semaya secara nyaring, derah suara untuk nak bimbing, maka itu boleh juga kerana suruh kita buat secara jemaah kan. Dan wadhkurullaha katsira, benda-benda macam ni orang panggil masuk secara umum. Sebab tu ada kaedah ulama. Ada kaedah ulama ni supaya saya dah sebut semua lah, iaitu ulama dia himpunkan semua. Dan Imam As-Suyuti buat kitab Ashbah wan Nadhair, himpun kaedah usul fiqh. Dan Imam Al-Ghazali kitab Al-Mustasfa contohnya, dan Imam Asy-Syafi'i sebut kitab Ar-Risalah usul fiqh. Semua saat itu ulama dia kaji semua hadis, maka dia mari buat kaedahnya. Ini sebab ni, ini sebab ni, 1, 2, 3, 4, 5. Maka turut kaedah saat ni kerana himpun buat kaji istiqra' tam, buat kaji semua hadis-hadis Quran dan hadis semua pakai himpun, maka buat kaedah. Bila tu buat kaedah saat ni tu mari ukur tengok benda ni ada ke tak. Sebab tu Syekh Ali Jumaah kata, kalau Maulidur Rasul, siapa ulama yang kata tak boleh? Cari ada seorang tak ada. Kerana mengikut kaedahnya tak apa. Bila tak pakai kaedah, contohnya kita ada saudara-saudara kita Ikhwanuna Al-Wahabiyun, saudara-saudara kita Wahabi ni,
Tak saya pakai kaedah ni. Pakai kaedah kata Nabi tak buat, maka jadi bid'ah. Nabi buat boleh, tak buat bid'ah. Bila kita buat benda ni, banyak kita nampak menimbulkan masalah dalam umat Islam. Banyak benar. Timbul masalah banyak mengkufurkan. Ini telah bukti jelas bahawa manhaj, cara mikir, ideologi, cara mikir orang-orang Wahabi ni memang salah. Tak betul cara ni. Kerana menyebab timbul masalah banyak di kalangan umat-umat Islam. Dah kerana tempat masing-masing. Dah tempat masing-masing. Orang putih, ya ada budaya dia, kita budaya. Mari ukur tengok dengan benda yang ada dalam hadis. Hak ulama buat kaedah ambil pada hadis juga. Nah, kita semaya Jumaat 40 oleh hadis tak ada, tapi Nabi duk semaya 40 mengikut Anas bin Malik. Maka ulama kata ini adalah satu syarat. Itu saja. Itu cara faham istinbat hukum, deduction hukum sana itu. Maknanya kena ada benda-benda. Kena ada benda-benda tu. Sebab itulah nak pergi kata, sebab kata bid'ah, kullu bid'atin dhalalah ni Allah jadi menghukum ke orang susah belaka, orang tu susah, orang ni susah, Allah bagi hari-hari membid'ahkan orang. Ini menimbulkan masalah di kalangan orang Islam. Sebab itulah kita pesanlah saudara pokok kita orang Wahabi, tak usah kacau lah benda ni. Unasyidukumullah, kita nasihatkan Allah. Tak usah kacau lah benda ni. Biarkan kalau kita nak katalah tu, kata juga hak demo berkena juga. Kerana hak tak boleh, laisa alaihi amruna, tak ada perintah langsung. Tak ada perintah langsung tu barulah tak boleh. Tapi ini benda hak ada perintah secara jauh, secara dimni, secara masuk di bawah tu, maka tidak dikirakan bid'ah. Nah, ini bid'ah semua. Allah supaya kita dalam bab akidah contohnya lah. Kita kata Tuhan saat itu tak boleh ambil tahayyuz, tak boleh ambil tempat. Bukan kita kata dengan nafsu. Kita kata dengan kaedah. Hak diambilkan pada Quran hadis juga. Contohnya lah. Supaya kita kata Tuhan tak ada duduk di atas arash, betul-betul supaya kita duduk faham dan istiwa yang layak dengan Allah. Kerana apa? Kerana sebab apa? Kita katalah tu. Kerana benda ni, tu kerana Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai' faqadarahu taqdira. Tuhan buat tiap-tiap perkara ada Tuhan takdir sebagai takdir, mana ukur besar kecil semua. Maka faham pada tu maknanya benda, kalau benda tu kecil, maka ada besar kecil, maka benda baru. Dan supaya tu kalau Tuhan duduk di langit, Tuhan kata wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya Allah. Maka akan mati semua bila siuk sunasa kalau duduk di langit. Sebab tu kita tak katalah tu. Benda-benda gini ni benda ijtihad dan benda yang ambil daripada kaedah, ambil pada hadis Quran, mari hipung jadi satu kaedah. Jangan dah luhumul ulama, kena beringat molek. Sumum masmumah, daging-daging ulama ni, tubuh ulama ni masmumah. Tak leh kita kata gitu. Duk kata ulama sesak, ulama gitu gini apa semua Allah rapuh. Kasar. Mereka bukan buat dengan nafsu. Mereka kaji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan bukan seorang orang kata. Ulama berpuluh-puluh, beratus kata, beribu kata sebab kita di langit. Tuhan jamin la tajtami ummati ala dhalalah. Umat aku ulama, umat aku ni tak beri pun di atas benda yang sesat. Banyak. Allah, dah kita rasa sedih dengan setengah-setengah saudara kita Wahabi, kasarnya, rapuhnya, teriknya dah. Allah seolah kata mereka lah jadi hakim. Kita ada Tuhan kullu ya'malu ala syakilati farabbukum wa a'lamu biman huwa ahda sabila. Kita nak buat apa Tuhan akan tahu biar lebih betul. Habis kita inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tuhan akan menghukum ke akhirat esok. Allah, dan kita nak mensucikan Allah contohnya lah. Sebab tu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah masuk neraka habis. Allah kasarnya. Bid'ah ni bukan mudah. Ulama menghimpunkan semua. Sebab tu dan contohnya semaya tarawih. Semaya tarawih. Sayyidina Umar kata, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Sebaik-baik nikmat
sebaik-baik bid'ah ni. Kalau Nabi tak buat ke, tapi tu nak ayat tu bid'ah ada ulama bagi kepada mahmudah, hasanah dan ada sayyi'ah, ada molek, ada tak molek. Benda hak bid'ah, hak ada amruna, ada boleh sangkut dengan hadis, dengan Quran, maka itu ialah hasanah. Nah, dan kalaulah benda tak boleh sangkut dengan hadis Quran, maka itu sayyi'ah. Tak ada langsung. Itu kaedah ulama buat. Nah, bukan seorang ulama kata, semua ahlul hadis lah, fuqaha lah, ahli fiqh lah, nah, mutakallimin atau apa ni, ulama usul lah, semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bukan ia ke 15,000, orang pinjam duit kita 15,000 banyak tahun dah. จนเราทำใจและคิดว่ายกหนี้ให้เขาเพราะคิดว่าเขาคงไม่จ่ายแล้วโดยที่เราไม่บอกเขาในวันกิยามะห์เขากับเราต้องไปเคลียร์อีกไหม dia tak bayar hutang kita lama banyak tahun dah 15,000 kub, maka kita pun maaf dah dia, maka adakah hari akhirat dia kena mari tanya kita lagi? Jawabnya bila kita maaf dah, maka kita akan dapat pahala yang besar. Kita maaf kepada orang yang lekat hutang dengan kita, maka kita boleh pahala banyak. Nah, jadi satu kebaikan yang besar lah di akhirat sikit lagi. Dan kerana Tuhan sebut, nah, wa in kana dhu usratin, kalau orang hak berhutang duit kita tu susah, fa nadhiratun ila maisarah, kita tunggu siapa dia senang. Wa anta saddaqu, bahawa kita sedekah pada dia, pelucuk hutang. Nah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu hal lebih molek sekali, kita jang pada dia. Itu hal lebih molek sekali lah. Nah, tu molek. Kita lepas dia tak ada apa lah. Awak lah dia tak boleh bayar, kita jang rezeki tu ada wihak lain banyak cakap dah. Nah, duk tunggu hak dia pun tak bayar dah, belalah. Itu pahala besar. Nah, dan dia tak bayar saat ni, ya. Kalau kita tak halal, tak boleh di akhirat syak. Dosa. Matlul ghani zulmun. Nah, orang kaya tak bayar hutang ni dosa. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. Orang hutang, nah, orang percaya ke kita, apa kita tak percaya, kita tak bayar. Khianatlah tu. Nah, demo duit kita ni, demo percaya ke kita, tapi kita tak percaya, kita tak balas percaya kita kepada dia kelik. Itu dosalah. อยากรู้ทำไมคนแก่ท่านหนึ่งเขาชอบแก้ผ้าเขาไม่ได้บ้าเขาปกติถึงเขาป่วยก็ไม่ชอบใส่ผ้าเขาผู้ชายนะ dia tak ada gila, dia kata, tapi duk telanya sokmo. Kalau telanya ni tak gila pun kurang dah tu. Tak molek mana, dia kurang tu. Kalau orang stable atau orang stabil sungguh tu, orang hak pokati ni tak buka, malu kan ni, malu. Anak zina adakah boleh beri wali? Anak zina adakah boleh jadi wali, boleh beri wali? Nah, anak zina ni dia tak ada bapa. Anak zina tak ada pak. Dia dibangsa kepada mak. Nah, dia dibangsa kepada mak, binti mak atau bin mak. Binti mak dia, pak dia, bukan pak dia, Tuhan tidak aku. Bila dia tak ada wali, maka Nabi SAW sebut as-sultan waliyyu man la waliyyalah. Sultan tu raja lah, maknanya qadi. Nah, jadi wali bagi orang yang tidak ada wali baginya. Itu saja. Nah, anak zina ni orang jadi walinya iaitu hakim. Dah ada pun pak dia tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali dah. Wallahu a'lam. ตอนนี้เขาป่วยชอบเล่าว่าเขามีสมบัติเยอะและชอบมีทองติดตัวและชอบจำนำ dia suka royak dia kaya, dah suka orang panggil orang ke dok ku duit sana itu main riba lah golek ke tu, ada orang dak suka riba ke apa, orang lah ni mati tak ada lah email golek ke. Hak ni tak tahulah wallah alam, tapi kalau duk main riba main gapo ni tu dosa besar, minal kabair, daripada dosa besar. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Orang duk main sok Mu'ad, duk kembali, duk buat semua. Maka tu ahli neraka tu saya kata. Wal iyad billah. Duk main reba, duk buka kuih, orang kapung sebagainya. Doa ni Quran, tarawih ni sujud dah mai. Kita baca le sujud kita. Boleh ke tak? Boleh. Dalam sujud ni tempat mustajab. Kita semaya kita baca doa banyak, tak ada masalah ke apa. Kalau kita semaya sore lah, kalau semaya ramah ni tu tak boleh lah. Kita semaya jemaah. Kita kena turut tu email. Kalau jadi tu email tak boleh lama meraih pada orang. Semaya sore kita baca doa le sujud kita boleh. Allahuakbar. Salam apa kita sedang sembahyang maghrib, tiba-tiba rakaat yang kedua beri salam, maka kita nak tambah satu rakaat lagi, bagaimana niat dalam takbir? Kita sembahyang maghrib, tiba-tiba rakaat yang kedua beri salam, kita wisalah saat itu wisalah apa? Kalau kita terlupa, bila kita terlupa, maka boleh kita sambung terus bangun Allahu Akbar. Sambung terus, ya tak batal lagi. Dan kalau lah kita tak ada pergi kot tu kot ni, tak ada gapo, tak ada kena niat apa, kita sambung lalu. Kerana apa? Kerana semaya kita belum batal. Duk le semaya lagu. Salam kita tidak dikira kerana terlupa. Rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi, kita terlupa. Nabi kata inni ana basyarum mithlukum. Aku ni orang seperti kamu, angsa kama tangsaun. Aku terlupa seperti kamu terlupa. Nah, fasajada fa iza nasiya ahadukum. Cuma kak. Nah, apabila kita tambah sekali lagi, maka kena sujud sahwi lah. Sebelum ada wisalah itu rakaat yang 3. Dah itu saja. Nah, semaya tu sambung tu. Karena apa? Karena ia belum batal lagi. Kalau kita bangun ikut lain tu barulah kita batal, maka kena semaya yang dah semula lah. Nak sambung tak boleh atau kecek banyak lah. Dah kecek ala no we pokobawi, maka pada tiga tak habis lah. Zikir alamat waktu tam sunnah bab naik ti cacin. Zikir ni ala si'ah, sunnah ni ala si'ah. Sunnahnya iaitu secara luas. Apa maksud secara luas? Tidak ditentukan kata mesti hak ni hak lain tak boleh, tak ada. Hak Nabi baca lepas semaya maka kita baca, nak baca hak lain kata pun boleh. Dan Tuhan sebut fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu selesai semaya, fadhkurullah, maka hendaklah zikir Tuhan, sebut Tuhan. Qiyaman wa qu'udan, duduk tak apa lepas semaya duduk. Wa qu'un ala junubihim, tidur. Fa idza ma'nantum, apabila kamu senai pula masuk waktu lain pula, fa aqimus shalah, semaya. Innas salata kanat alal mu'minin, kita bermauquta, kita baca lepas semaya saat itu ada hak warid. Contohnya lepas semaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inni as'aluka ridha wal jannah, sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu baca selepas pada tu kita baca ke apa lagi? Kalau hak demo-demo tak boleh baca hak lain. Tapi kalaulah hak aurat, hak kita duk baca, hak ulama tani duk baca, orang Indonesia duk baca. Saya pergi di Brunei. Orang Brunei pun wirid hak tulus semua kita ni juga. Lepas tu kita pergi di mana pun semua Malaysia semua juga. Mula-mula agak bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallahur rahmanir rahim. Allahumma adhhib 'anna al-ham wal hazan. Itu doa minta Tuhan habis hilangkan kita daripada duka cita dan sekabut dan sebagainya. Allahumma adhhib 'anna al-ham wal hazan. Tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamutu abada. Lepas tu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabir takbira. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bacalah 10 kali apa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca la ilaha. Semua tu sunnah belaka tu. Sunnah belaka. Tapi ada hak saudara-saudara kita hak Wahabi ni kadang-kadang ni dia kata tak ada, Nabi tak ada kata alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabir takbira. Dan Nabi tak kata tak boleh. Hak ni hak kita kata tak kena tu. Nah, ini azkar zikir tak ada muqayyad bizaman, tidak muhaddad, tidak ditentukan dengan masa. Tuhan sebut fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Ya kita luar ala si'ah.
luah. Boleh kita nak ambil mana baca pun. Tu. Dan tu hasbuk. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabir takbira. Tuhan kata tu suruh baca, suruh kata bila ikut ada ayat bila. Orang mari buh lepas mayat, tambah di atas apa yang warid. Adalah. Warid kata nyok tu ya, tapi kita tambah pun azkar. Tu hasbu azkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Maka semua tu sunnah belaka, lah sunat belaka baca tu. Kerana itu azkar. Wallahu a'lam. Hari Jumaat, orang pi Jumaat, kita di rumah bila masuk waktu boleh ke sembahyang atau kena nanti orang balik ke masjid dulu. Orang yang tak ada uzur puas sekarang, tak ada pergi Jumaat, maka pada ketika tu dia kena tunggu nanti orang sembahyang Jumaat sudah dulu. Kalau yang sembahyang selalu boleh. Tapi dia kena tunggu orang sudah Jumaat, kerana dia wajib Jumaat kan. Dia wajib Jumaat. Ni orang buka belakang dah. Kita rasa Jumaat ni jangan buat mudah lah. Tak boleh kita tinggal sembahyang Jumaat. Man taraka salasa Jumaat faqad taba Allah la qalbih. Orang tinggal 3 kali Jumaat, orang itu telah diteri oleh Tuhan di hati dia. Pukul berapa dah? Pukul 8 ayat dah insya-Allah. Semoga sehat dapat mengajar seterusnya. Apakah maksud muktabas min surat? Muktabas yang diambil doa tu daripada surah tu. Dalam surah doa tu ada muktabas ke? Muktabas diambil daripada surah Al-Baqarah itu Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit. Hak tu hasbuknya la yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Kita jadi doa ambil situlah, ambil pada surah tu. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ambil muktabas. Ambil capu marilah. Cuai covid รอบนี้เราไม่ไปละหมาดจุมอะห์ที่มัสยิดแต่เราทำละหมาดจุมอะห์ที่บ้านแต่เราเอากุรอานดู ตอนเราเป็นอิหมัม ทุกวัตถุเพื่อจะได้ขอตามกุรอานเลยจะถามว่าได้ไหม Kita baca Quran, pegang Quran, boleh tak? Jawabnya boleh. Kerana satu kali Siti Aisyah radhiyallahu anha suruh maula dia, maula ni hamba hak dia merdekakan dah, maka suruh jadi tu imam. Maka tu dia baca pegang Quran. Itu dalil kata sah boleh kita pegang Quran. Cuma kita mazhab Syafi'i pegang Quran kena ingatlah biar kita balik biar apa, kalau ngajari saja tak apa. Gerak tangan banyak tu tak boleh. Itu saja kena jagalah. Wallahu a'lam. Seorang tanya mana tanya mana bajak nak penyel. Kita bahang kata tak ada, haram atau tidak. Kan dulu ambil dah mari hanya nak gelebek. Boleh tak kita bahang? Bahang ni asalnya tak boleh. Wajtanibu qaula zur. Tuhan sebut kan. Wajtanibu qaula zur. Hendaklah jauh daripada kata-kata bahang. Jangan bahang. Lepas tu kita bahang boleh tak? Bahang takut yang ambil pergi saat itu gelebek mata ke apa semua. Untuk jaga masalah molek tak usah bahang lah. Ya bahang ni ada boleh. Contohnya untuk nak masalah. Tapi orang Islam ini tidak disuruhkan bohong. Nabi SAW sabda, ayatul munafikin salasah, tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, bila kecek bohong. Dia tak boleh kecek bohong. Wajtanibu qaula zur. Jangan bohong lah wayak dia.
Kata apa ni demo apa nak pergi buat kerja ke bahan lain lah bagi. Hak tak ada kita kata ada ke mana, hak tak hak ada kata tak ada ke mana, bohong. Tak boleh bohong. Maka kita hari itu tagi kita nak buat kerja, tagi sungguh. Cuba tiba dah tamai naik tasyahud lama micu Nabi Ibrahim yudui. Kalau tasyahud ni orang panggil sunnahnya itu kita selawat Nabi Ibrahim juga. Orang panggil selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebab apa? Sebab millah itu tauhid sama kan? Agama Islam ni agama Nabi Ibrahim lah. Millata abina Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Wallahu a'lam. Metit ni luk tong cai mai. Mek lekat hutan nak kena bayar dak hutan ni asal kena bayar tapi anak maaf kepada mek sini mimbabil ihsan daripada bab ihsan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat molek dengan bapak. Maka kita nak ambil bapak, mak pak kita betul. Maka kita usah bayarlah sikit-sikit kok. Ganti tanakan. Ganti wai tanakan. ถึงเวลาเอาซะกะเราจะถอน แบบไหนครับapa? Duit kita ada simpan di tanakan. Kita nak buat tu baik. Bila siapa zakat, dak kita buat tu baik ni buat untuk nak baca zakat tu ya. Banyak mana? Mari han atau bagi 40. Contohnya kalau 100,000 2,500. Kalau 200,000 5,000 zakat. Itu saja wallahu alam. เราไปกู้เงินคนจีนมาแทนน้องชายแล้วน้องชายไม่ยอมจ่ายหนี้ผ่านไปหลายปีแล้วเราต้องจ่ายแทนน้องไหมแล้วถ้าเราตายลูกเราต้องจ่ายแทนไหมkita tolong kita maka kita saat itu jadi orang jamin orang panggil kita kafalah atau kafil maka kafil kena bayar kita orang jamin maka kita kena bayar itulah wallahu a'lam. Masalah adik kita kena bayar pula kita lah. Tapi orang bagi kita ni dengan topek ni kita kena bayar lah. Hutan ni dia pun kena bayar. เราอยู่ในwudu และเราซักผ้าเด็กแรกเกิดซึ่งผ้ามันเปื้อนกับขี้และน้ำปัสสาวะเด็กอยากถามว่าเสียwudu ni kita ada basuh ke apa semua. Kita ada wudu lagi tak ada batal wudu kita. Batal wudu saat itu iaitu in kuntum marda aw ja'adum minkum ghaid begok kecing Allah muslimun nisa tepuh retina ketuk maka itu batal. Adapun najis kita kena najis tak kena, kita nak semaya tak boleh lagi kita nak basuh semula. Itu saja wallahu a'lam. Surah Yasinมีน้ำละหมาดสามารถอ่านได้ไหมหรือไม่เล่มเล็กsurah Tabah boleh baca ke tak? Kita nak apa ni baca Yasin. Kalau kita baca tak ada tengok surat kita ingat maka harus boleh. Kalau kita tak ada berjunub, tak ada dalam haid maka boleh. Tapi kalau lah kita nak baca di surat sana itu di Quran maka tak boleh kita kena ada wudu. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh nak tepuh Quran malaikat apabila cuci wudu. Dan yang keduanya kalau lah kita ambil Yasin surat kecil itu nak kena tengok ada makna dia, ada ke tak makna, ada tafsir tak. Kalau ada makna atau tafsir lebih pada surah Yasin, maka pada ketika itu boleh kita baca, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Bapa. Jika kita solat jadi imam nak baca doa ini kena tukar dhamir macam mana? Allahumma inni syadid falayyinni wa inni dha'if wa qawwini wa inni bakhil fasakhini Allahumma inna. Kalau baca kalau kita jadi tu imam Allahumma inna
syadidun, gitu, atau asyidda, gitulah. Falayyinna wa inna du'afa faqawwina, gitulah. Wa inna bukhala fasakhina, gitu ya. Apa sunat taubat ni bila? Sunat taubat sani apabila kita nak taubat. Tak kira siang hari malam boleh semaya. Jangan waktu tahrim sahaja. Jangan lepas asar, lepas subuh. Kita nak taubat biar mana? Maka kita bacalah. Semaya taubat. Itulah saja. Terima kasih semua yang masuk. Mohon kita, kalau tak ada kod like, maka kita klik like, klik follow kod like dan kod titam Lepas tu share 3 perkara tu lah. Pokok kita pakai. InsyaAllah. Itulah saja. Terima kasih semua. Dan masalah ke apa maka kita jumpa lagi lah malam ni. Kata tamrotak. Pagi ni tafsir. Sekali dengan soalan tanya. Dan terima kasih semua yang masuk. Semoga Allah Ta'ala tambah lanjut ke umur, sehat, moga rezeki, segala kepayahan semua ini jadi mudah dan berkatlah hidup. Jauh pada segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.